Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kita ada Cik Izham Ismail hari ini daripada DX. Dengar DX tu pun memang tertanyalah pasal kalau saya sendiri pun saya baru dengar berkenaan DX ni baru dalam 2 minggu lepas. Jadi kita memang nak tahu dan saya rasa benda ni satu yang baru bukan hanya di Terengganu tapi di Malaysia pun sesuatu yang baru. Betul. Jadi kita terima kasih Cik Izham dapat sama-sama di alam maya dengan kita pada hari ini. Kita nak sampaikan kepada orang Terengganu lah yang utamanya berkenaan dengan DX ini dan apa yang diorang boleh dapat daripada program atau platform ni. Jadi saya rasa Cik Izham kalau yang pertamanya memang saya nak tanya DX tu apa ke benda. Okay. Tapi sebelum tu saya rasa saya boleh cerita dulu dekat rakyat-rakyat usahawan Terengganu ni. Cik Izham kita ni adalah salah seorang orang Terengganu sendiri yang sekarang kita kata menerajui DX lah dan bukan sekadar bantu orang Terengganu, bantu orang Malaysia, tapi pasal dia orang Terengganu kita nak dengar, kita nak ambil peluang lah lebih daripada dia tu. Okay Cik Izham, kalau boleh cerita sikit kenapa kau DX tu? Okay, DX ni ialah satu platform platform yang mana kita menyelesaikan permasalahan pendigitalan perniagaan untuk SME. Jadi kita punya tagline pun gerbang utama pendigitalan perniagaan. So untuk SME, maksud dia sekarang ni ialah kita adakan satu platform yang mana bila SME mikir pasal pendigitalan je, tak payah pergi tempat lain. Just mari ke DX yang mana kita akan kumpulkan semua usaha-usaha pendigitalan oleh pihak kerajaan Malaysia mahupun kita punya partner, kita punya rakan kongsi daripada sektor swasta dalam satu platform. Jadi SME tak payah pergi ke tempat-tempat lain untuk cari penyelesaian. So dekat platform DX ni kita punya delivery channel, kita punya rangkaian kita punya benda panggil ni, kalau kata delivery channel ni ialah melalui 3 teras. So, nombor 1 ialah program pembinaan ataupun development enablement program yang mana kita sediakan partner-partner kita ni punya program-program pendigitalan semua ada di platform DX. Yang keduanya insentif ataupun pembiayaan, geran-geran, soft loan, kemudahan-kemudahan kewangan akan untuk pendigitalan, untuk usaha pendigitalan akan ada di platform DX. Yang nombor 3-nya melalui kita punya teknologi solutions provider. Kita punya penyelesaian sendirilah. So kita ada setakat ni 382 TSP, kita panggil TSP ni on board of DX, atas DX punya platform ni, yang mana setiap TSP ni dia ada solution-solution yang dia offer untuk PKS. Sama ada accounting punya solution ke, ERP ke, e-post ke, macam-macam solution ada. So 382 TSP, meaning solution lagi banyak lah, sebab satu TSP mungkin ada lebih daripada satu solution. Jadi melalui 3 benda ni, platform DX ni akan membantu kita punya SME bila dia mari ke platform DX ni, dia akan profilkan dia punya perniagaan ataupun syarikat di platform DX. Melalui profil yang dibina tu, sistem di platform DX ni akan tahu apa keperluan digital perniagaan tersebut, dan kita akan membuat padanan, matching kepada program-program ataupun skim-skim insentif, grant-grant yang mereka layak untuk join atau untuk apply. So situ kemudahan dia.
Jadi kita DX ni learning dalam version 1.6 ya. Kita lacur platform ni 11 bulan 8 itu hari, version 1. Sekarang kita sudah ada di 1.6. Yang mana version 2 kita akan dilancarkan ujung tahun ni, ujung bulan 12. So version 2 ni akan mempunyai ciri-ciri feature yang lebih hebatlah untuk terus membantu PKS kita dalam menentukan perjalanan digital perniagaan dia. Jadi bukan sahaja kata PKS mari profil dia punya perniagaan, lepas tu kita buat padanan dan terhenti di situ saja, bukan. Dalam 2.0 ni kita akan ada dashboard untuk usahawan yang mana bila dia apply grant, katakan contohnya grant yang ada sekarang ni, ada 2 grant dekat platform ni. Satu is Smart Automation Grant, yang mana grant tersebut adalah daripada MDEX sendiri, yang maksimum matching grant tu maksimum RM200,000 untuk pendigitalan perniagaan otomasi ya. Yang mana lagi satu ialah SBDG, Small Business Digitalization Grant. Matching grant juga, tapi jumlah dia sampai ke RM5,000. Ya. So contohnya kalau kata kita punya PKS ni mari dan profilkan perniagaan dia dekat DX, dia tahu dia layak ke tak untuk apply grant ni. Ya, inilah bentuk grant program ni grant saja. So bila layak katakan SBDG okey layak, ada belaka hak ni, dia boleh terus apply dekat platform ni. Dan bila dia apply ni, dia akan ada access to dashboard yang mana dia status permohonan dia ni dia boleh tahu kat situ. Maknanya kalau luluslah, dia dapat lulus, apa benda nak buat seterusnya. Kalau kata gagal, pasal apa gagal, dan kita boleh apply balik dengan ni. Jadi tujuan kita ialah untuk memudahkan SME. Sebab bila sebut digitalization ni, dia macam-macam gajah rimah lah orang mikir kan. Adalah orang kata digital ni online marketing. Dia tak terhad online marketing. Ada kata Facebook, dia very wide. Digitalization is very wide, sampai ke back end processes, sampai ke operational. So semua ni akan ada boleh diketahui dengan lebih lanjutnya apa yang ada tu dekat DX. Jadi PKS kita boleh explore. Kita masalah perniagaan kita ialah dekat sale katakan. So kita nak memperluaskan rangkaian jualan. So ada cara dia. Katakan masalah kita ialah operasi, macam mana nak digitalkan payroll katakan, sistem pembayaran gaji ataupun sistem human resource, sumber manusia. So akan ada, dan sistem platform DX ni akan guide, dia akan membimbing PKS kita apa yang diperlukan, kat mana nak start dulu, ya kan. So dia untuk memudahkan lah, ya. So itulah, itu in a nutshell apa benda DX tu lah. Jadi maknanya kalau saya tengok sini, satu DX ini bila kita kata untuk pendigitalan, dia bukan semestinya pemohon itu orang yang terlibat dalam benda-benda berkait digital sahaja. Siapa-siapa saja PKS, tak kira berniaga apa, boleh masuk platform ni, boleh tengok untuk mendigitalkan, untuk digitalizekan company masing-masing, perniagaan masing-masing, dan akan ada soalan ke apa ke untuk kita tahu dia orang punya needs tu kat mana. Betul kan? Ya. Dan melalui platform tu juga akan ada channel untuk dia tanya soalan, dan kita ada advisor kita untuk menjawab soalan tu lah. Ya. Okey. Betul lah, pasal kadang kita tengok kalau bila saya di Terengganu ni lah, kadang-kadang mungkin usahawan banyaknya bila kita sebut digital ke online, dia nampak online, marketing online. Dia lupa dari segi inventory dia pun mungkin perlu ada pendigitalan, dari segi operasi dia pun kadang-kadang nak sekarang. So, saya tengok Cik Izham ni memang antara orang yang banyak
Maaf aku putus-putus. Line tak molek ke? Oh, line tak molek, dia putus-putus. Kalau pendigitalan ni, kalau Cik Idham tengok, seluruh Malaysia baru dalam berapa persen sebenarnya usahawan yang betul-betul putus pula dah. putus ke? Oh, putus lagi. Nak kena close. Yang Cik Idham tengok perlu didigitalkan. Okey. Okey, pendek kata, kalau kita nak tengok dari segi tahap pendigitalan perniagaan ni, dia ada beberapa tahap lah, ya. So kita yakin yang kalau pendigitalan ni kita tak boleh tengok tahap kematangan pendigitalan ni melalui saiz syarikat ataupun umur syarikat, dia tak kena-mengena, ya. Sebab separuh tu bila kita tengok sekarang ni apa yang kerajaan dah buat selama ni melalui program-program, melalui insentif yang ada all this while lah, banyak micro SME kita yang terlibat, dan micro SME kita ni banyak yang telah didigitalkan, ya. So kita tak boleh kata kalau micro lagi kurang digital dia, kalau lagi besar lagi ni. Ada company-company yang lebih besar, antaranya kadang-kadang kilang yang belum digitalkan lagi. Masih lagi bayar gaji pekerja kilang secara manual, perakaunan yang masih lagi berasaskan sistem-sistem lama contohnya, ya. So kita tak boleh generalkan tahap kematangan pendigitalan ni melalui saiz ataupun umur sesebuah perniagaan. Jadi kalau kita nak tengok berapa peratus tu, kita pun susah nak gauge sebab because of the subjective nature of digitalization. Jadi but what we can say is that melalui platform DX ni, bila kita mendapat lebih banyak data mengenai PKS, sebab platform DX ni dia mampu monitor, memantau growth sesebuah PKS. Jadi collectively kalau kata ramai PKS akan on board ke platform DX, maka lebih banyak data kita dapat melalui mengenai pendigitalan PKS kita di Malaysia. So barulah kita ada data-data yang lebih tepat tahap mana kematangan pendigitalan, berapa ramai PKS kita yang dah digitalkan, di Terengganu berapa, di Terengganu tahap kematangan digital berapa, then that is the whole picture yang kita nak capai lah, ya. Okay, Cik Idham, jadi kalau kita dengar di app ni memang nampak menarik. Kalau PKS nak mendaftar tu macam mana? Dan orang kata orang Terengganu tanya dah berapa yang nak kena bayar? Okey. Nombor satu, DX ni adalah platform percuma. Ini adalah salah satu daripada usaha kerajaan Malaysia untuk dalam memangkinkan pendigitalan perniagaan di kalangan PKS di Malaysia. Jadi semua pendaftaran, profiling, profilkan perniagaan semua adalah percuma, ya. So untuk mendaftar, just pergi ke kita punya website www.dx.com.my, mana kat situ nanti just tekan butang daftar tu dan dia akan guide kita macam mana, apa dia akan tanya soalan kita akan jawab, ya. So daripada situ kita akan dapat nombor satu, mendaftarkan keahlian di DX, dan lepas pada tu digalakkan kita ahli-ahli ni membina profil perniagaan masing-masing di platform yang sama.
Melalui profil itu platform DX akan boleh memadankan perniagaan tersebut kepada skim atau program yang ada. Kalau saya tengok banyak buat masa ni dengan daftarnya apa semuanya adalah di online. Jadi Betul. kalau untuk future, adakah semuanya PKS akan berurusan dengan DX secara online atau future DX ada cadangan untuk ada juga center yang physical office ke di negeri ke di region ke? Okey, untuk physical punya presence, DX kita adakan, kita panggil DX Hub ya. DX Hub ni adalah satu tempat yang kalau di Terengganu ni di TD 1303 ya. Jadi dekat TD 1303 ni akan diadakan DX Hub yang mana tengah bulan depan ni akan dibuka dan kita menjemput para PKS yang mana nak tahu lebih lanjut pasal DX ataupun nak bimbingan untuk daftar perniagaan masing-masing ke platform DX. Marilah ke DX Hub di TD 1303. Untuk tahun ni kita ada 5 DX Hubs yang kita bina di setiap wilayah. Untuk wilayah utara ada di Penang, untuk wilayah dengan Perak, untuk wilayah tengah kita ada Shah Alam, untuk wilayah selatan kita ada Johor Bahru, dan untuk Pantai Timur kita ada di Terengganu. Jadi DX Hub ni akan berkembang lagi insya-Allah. Tahun depan kita ada rancangan untuk memperluaskan lagi rangkaian DX Hub kita, dan dekat setiap DX ni kita punya partner dalam kes ni ialah TD 1303 lah. Dia ada menyediakan facilitator untuk membantu PKS dalam proses onboarding ke DX platform lah. Cantik. Rasanya memang dah jelas sangat tu. Kita boleh lah orang kata lepas ni nak iklan-iklan nak biar orang Terengganu semua join lah. InsyaAllah. Saya ada satu je soalan last lah. Saya kurang, bukan soalan lah, cuma nak penjelasan yang lebih. Saya kurang jelas sikit je tadi yang berkenaan dengan dashboard. Kalau Cik Izham boleh just explain balik dashboard tu, apa yang usahawan boleh dapat atau tengok ke berkenaan dashboard tu lah. Boleh. Untuk versi kedua kita 2.0 yang mana kita akan lancarkan ujung tahun ni lah, ujung bulan 12 ni, DX ni akan memberi akses untuk PKS kepada dashboard masing-masing. Yang mana bila dia daftar tu, dia akan dapat akses untuk dashboard dia. Dekat dashboard ni, dia boleh mendaftar lebih daripada satu perniagaan. Contohnya, saya ada 2 perniagaan. Ya. So, saya akan daftarkan dua-dua perniagaan saya, dan setiap perniagaan tu akan ada di masing-masing punya dashboard. So, untuk profil kedua-dua perniagaan saya tu, profil dia berlainan. Jadi, kelayakan dia pun berlainan. So, bila kita pergi ke perniagaan pertama tadi, kelayakan kita untuk program, apa dia? Kelayakan kita untuk insentif, apa dia? Apa yang kita boleh mohon sekarang. Hak mana hak layak tu ada butang hijau lah, kita boleh tekan situ, kita boleh terus apply. Ya. So bila kita apply tu akan ada status dia, notification, dia kata sedang diproses ke, ataupun sudah diluluskan ke, ataupun gagal, status gagal ke. Kalau gagal dia akan recommend lah, okey, gagal kerana apa, dan kalau kata kita buat sekian, kita boleh apply balik dan mungkin lulus. Kalau yang lulus tu apa benda nak kena buat? Contohnya kalau untuk BSN SBDG tadi, bila lulus tu dia kena bawa IC dia pergi ke cawangan BSN mana satu untuk disahkan. Lepas tu macam mana cara untuk dia terima pembayaran sekian. Semua benda tu lah. Ya, jadi itulah dashboardnya, dan dari semasa ke semasa kita benda ni dia berterusan. DX platform ni kemajuan dia akan berterusan. Maka kalau kata kita punya version 3.0 nanti dalam pelan kita, banyak akan ada lebih feature dekat dalam dashboard ni yang SME boleh, PKS boleh nampak. Sebagai contohnya, dalam lagi satu saya lupa tadi,
dalam kita punya version 2.0 ni kita ada tambah lagi satu benda, iaitu kita panggil DX Academy, Academy DX ya. Yang mana Academy DX ni ialah learning management platform, learning experience platform. Kita punya ahli ni boleh mendapat akses kepada pembelajaran secara video ya, dalam pendigitalan. So yang mana? Free belaka. Free belaka. Ya. So kalau katakan bila kata dia belajar PKS kita start belajar tu, platform kita akan track. Okey, kursus ni kita habis dah. Ada kursus ni hak kita recommend pula. Ataupun kursus ni 50%. So ada 50%. Okay, habis hak ni kita ni pula. Jadi even pembelajaran kita pun di track ya, di monitor. So that PKS boleh tahu growth dia. Oh, tahun lepas aku tak tahu benda ya. Tahun ni aku belajar 3 benda ni, aku tahu dah. Ada benda ni pula aku kan. So dia boleh track dia punya progress. So that's the thing yang kita offer to the PKS lah. Bijak lah kalau orang Terengganu kata bijak, kemah kemih. Kan? Saya rasa info tu pun buat masa ni kita dengar tu memang dah cukup. Sangat bagus. Bila dengar ialah dengan ada dashboardnya. Yang saya paling berkenan tu pasal apabila kena reject ke apa ke, mereka akan tahu kenapa dan kita tak biar mereka terapung-apung. Maknanya kita tengok mungkin dia kekurangan sesuatu, kita cuba upkan dulu. Boleh mohon lagi kan. Yang tu antara benda yang paling bagus lah. Dan kita orang kata sangat-sangat teruja kata nak kerjasama dengan DX. Dan of course kalau di Terengganu ni memang YPU dan TD 1303 tu adik-beradik. Dan kita apa-apa kita buat bersama. Jadi saya rasa info tu dah cukup. Alhamdulillah. Dan kalau tak silap saya pun nanti DX pun akan keluar macam ada iklan juga dah untuk kita nak dapatkan lebih ramai lagi orang berdaftar, insya-Allah. InsyaAllah. Ada kata-kata akhir tak untuk usahawan Terengganu kita ni, untuk kita digitalizekan dia orang? Ada, insya-Allah. So pesanan saya ialah untuk usahawan-usahawan dan PKS di Terengganu, silalah ke www.dx.com.my dan daftar sign up sebagai ahli dan juga profilkan perniagaan masing-masing. So bila kita profilkan perniagaan kita tu, kita DX ni dapat membantu dari segi memadankan apa benda yang kita layak untuk join program, untuk apply untuk grant, solution apa yang kita perlu. Dan pendigitalan ni bukan satu benda yang mahal ya. Kita dengar approach yang betul, pendigitalan ni boleh dilakukan dengan berlandaskan kita punya affordability, keupayaan. So pendigitalan ni pula dia orang kata dia banyak faedah dia tu, dia boleh mengubah banyak benda. Dan kalau kita takut untuk berubah, kita takut kita kalau kita pergi digital ni dan kita tak tahu banyak benda dan susah pula. Jangan start kita punya mindset dengan cara tu. Mindset kita dalam digitalan ni kena ada adventurous sama. Kena sanggup untuk belajar benda baru. Sebab kita tahu dah, kalau kata kita terlambat, orang lain lebih cepat dalam digitalization, kita makin ke belakang. Dan kita makin ketinggalan daripada orang sebelah kita. Jadi untuk kita punya bisnes ni berkembang, untuk kita berada di tahap tinggi dalam kita punya persaingan, dan benda ni kita tak boleh nak elak. Kita kena start berfikir dan start explore, venture into pendigitalan. Ya. Okay, terima kasih banyak Cik Izham. Very good initiative, very good explanation. Jadi saya pun samalah, kita YPU, kita harap usahawan-usahawan Terengganu ni tidak lepaskan peluang. Bukan senang orang kata kan. Jadi daftar dulu, tengok mungkin ada keperluan digital kita selama ni yang kita tak sedar. Jadi DX boleh tolong tengok, DX boleh tolong nasihat apa next step tu.
kohor-kohor ikut affordability Ya, betul. masing-masing Kemampuan, ya. InsyaAllah. Jadi saya sekali lagi lah terima kasih banyak Cik Izham, terima kasih banyak tim DX yang kerana turut maknanya includekan YPU lah dalam inisiatif yang sangat bagus ni. Harap kita boleh buat banyak lagi lah kerjasama lepas ni. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.